Kenyalang, kita ke negeri Jelapang Padi yang mendapatkan reaksi Persatuan Pengguna Kedah mengenai pakej bantuan Kita Prihatin yang diumumkan oleh Perdana Menteri 23 September lalu. Laporan penuh bersama Siti Zaidah Osman. Silakan. Terima kasih. 98,000 nelayan di seluruh negara diminta berwaspada dan sentiasa berhati-hati ketika turun menangkap ikan di laut. Ini kerana keadaan cuaca yang tidak menentu, terutama hujan dan ribut yang berlaku ketika ini, boleh mengundang pelbagai risiko dan bahaya kepada para nelayan. Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat, Abdul Hamid Bahari menasihatkan nelayan agar sentiasa mengikuti perkembangan semasa, keadaan cuaca serta sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di laut. Mereka berhati-hati untuk ke laut. Dengan suasana sekarang ni kita dapati bahawa kalau kita tidak dapat information yang tepat, maka kita harus berjaga-jaga dari segi keselamatan, pastikan keselamatan boot kita dalam keadaan yang baik, dan juga kita perlu sentiasa memakai life jacket untuk memastikan bahawa bila berlaku sesuatu bencana kita dapat insya-Allah menyelamatkan nyawa kita . Sayangilah keluarga kita, sayangi keluarga kita dan anak isteri kita, sebab kita mencari rezeki yang tak pasti di tengah lautan ni. Bila-bila masa saja bencana akan datang. Mengikut ramalan Jabatan Meteorologi, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada Oktober ini. Sepanjang tempoh berkenaan, negara dijangka mengalami keadaan cuaca yang lembap dengan hujan dan ribu petir serta angin kencang yang kerap pada lewat petang dan awal malam. Monsun Timur Laut pula dijangka bermula pada bulan November dan berakhir pada Mac 2021. Semasa tempoh monsun ini, beberapa siri hujan monsun yang menyeluruh dijangka berlaku terutama di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. 42,000 nelayan di seluruh negara yang menerima elan bantuan sara hidup nelayan telah mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sehingga kini. Bagaimanapun jumlah itu jauh lebih rendah berbanding kira-kira 98,000 nelayan yang ada di seluruh negara. Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Osman Abdul Latif berkata, bermula tahun ini pihaknya menyasarkan semua individu yang terbabit dengan pekerjaan dalam sektor perikanan agar membuat caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS di bawah Perkeso. Pelaksanaan SKSPS ini menggantikan caruman insuran nelayan berkelompok LKIM. Kadar caruman setahun sebanyak RM157.20 dan pemotongan caruman ini dilaksanakan secara terus melalui sistem program insentif nelayan FIP secara berperingkat. Katanya golongan nelayan yang tidak menerima allowance sara hidup nelayan, khususnya pemilik bot Zon B, C dan C2, boleh membuat caruman sendiri secara sukarela di pejabat Perkeso. Saya merayu, saya minta kepada semua nelayan-nelayan seluruh negara yang tidak lagi membuat caruman skim pampasan pekerja sendiri di bawah Perkeso untuk bekerja sendiri, memohon supaya dapat membuat caruman secara bersendiri ataupun melalui Perkeso ataupun melalui persatuan-persatuan lain di seluruh negara, dan kita akan bantu untuk buat caruman. Beliau memaklumkannya selepas menyampaikan pampasan SKSPS kepada waris seorang nelayan, Allahyarham Zulkifli Muhammad di Taman Nelayan Tanjung Dawai. Allahyarham Zulkifli ditemui mati lemas selepas bot yang dinaiki dipercayai dirempuh sebuah bot fiber di muara sungai berdekatan jeti Pengkalan Ikan Segantang Garam pada 18 September lalu. Dua anaknya iaitu Muhammad Daniel Iqmal dan Nur Diana Basirah menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM567 sebulan sehingga berumur 21 tahun atau berkahwin atau mana yang terawal. Waris juga turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM2,000 dan RM1,000 sumbangan khairat kematian daripada Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Pakej bantuan Kita Prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 23 September lalu bukan sahaja dapat meringankan beban rakyat yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Sebaliknya, ia juga dilihat sebagai salah satu kaedah untuk mendidik masyarakat supaya mengamalkan perbelanjaan berhemah dan pada masa sama mengajak rakyat untuk terus berdikari dan berusaha untuk menambah baik kedudukan ekonomi keluarga.
Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah KEK Muhammad Yusrizal Muhammad Yusof berkata, pemberian bantuan tersebut merupakan satu usaha kerajaan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Ini juga dapat menjana ekonomi. Apabila pengguna mendapat suntikan bantuan, dia akan membeli. Dan juga peniaga-peniaga lain akan mendapat keuntungan daripada wang tersebut. Jadi ini adalah rangsangan lah. Betul lah yang mana Yang Amat Muhammad Perdana Menteri beritahu. Ini adalah rangsangan ekonomi dan kita harap supaya ekonomi kita akan terus dirangsang dengan suntikan ni. Pengerusi alumni Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kedah, Samsul Bahar Abdul Rani berkata, bantuan kewangan yang disalurkan perlu digunakan sebaiknya. Bagi saya, ia tidak menyelesaikan semua masalah. Masalah itu tetap ada. Walau bagaimanapun, langkah-langkah awal itu sikit sebanyak mengurangkan rasa tekanan kepada kita rakyat dengan apa yang dihadapi pada hari ini. Dan saya juga mencadangkan dan berharap pihak kerajaan untuk terus mengkaji bantuan-bantuan yang difikirkan sesuai dari masa ke semasa. Dan saya harap bajet kita perhati ini bukanlah yang terakhir. 23 September lalu, Perdana Menteri mengumumkan pakej bantuan Kita Prihatin melibatkan peruntukan kira-kira 10 bilion ringgit. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaidah. Saudara, berita wilayah berehat seketika.